jatuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu pasar dia memang siapkan dululah benda itulah benda inilah. Orang akan anggap dia dapat kan? Orang anggap pesimis contohnya kan, apa mulut cerongkang ni kan contohnya dia memang ada orang akal, dia cara menyampaikan itu. Tadi sebut tadi mafsad berfungsi, iaitu rukun 5 perkara sebelum iman jadi bangunan. Iaitu hidup sebelum mati, hayat dekat qabla mautika. Security makanan. Dan pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan berbagai pengalaman sama ada kalangan semua kalangan kita. Berlaku pada mereka melakukan perkara yang ditegah, nescaya berubahlah perkara yang haram menjadi perkara yang masyru'. Kan? Perkara yang disyariatkan. Tak betul? Itu maknanya betapa tinggi dan jauhnya untuk mendaki naik ke atas. Dan cuba bayang ya, Jabal Tur mengajar banyak benda. Saya rasa mungkin surah kita depan ni agak cerita Jabal Tur saja ya. Sebab di antara kalau kita tengok pun tema baik, saya go. Setenang wajah berlimpahan bahagia, penawar hati penyembuh jiwa. Setitis kasih bak permata kemilauan, dikaulah mestika idaman. Ada kala pengorbanan lelah dan terluka, air mata yang mengalir sering dirahsia. Ikhlas hatimu jadi mawadah yang teramat indah. Serikan dian mulia anugerah cinta,
ikhlas hatimu jadi mawadah yang teramat indah. Serikan yang mulia anugerah cinta, kurniaan Maha Esa tak terbanding rasa. Jemari suci wajah bersih ku ingati selamanya. Berlimpahan bahagia, penawar hati, penyembuh jiwa. Setipis kasih bak permata kemilauan, hidanglah mestika idaman. Benarkah dikabar akan cinta itu buta? Kerana saujana ku melihatkan sinarnya. Benarkah perasaan cinta akan membakar diri? Kerana indah tenteram yang ku nikmati. Rasa cinta aku yang ku miliki ini tak mudah ditafsir dalam diriku itu. Sesekali aku tak mudah menahan rasa, sebab rindu mendengarkan namanya. Aku manusia biasa, cinta bukan setulus bibir bicara, namun sejenis cintaku badan hatiku aku bahagia menjadi cinta luar biasa. Mendengar namanya, rindu ini terus mekar. Seperti pertama kali aku jatuh cinta. Andai milikku segala hazanah dunia, ku bayar sesiapa yang menyebut namanya. Sesekali aku tak mudah menahan rasa, sebab rindu mendengarkan namanya. Aku hanyalah pendosa, tiada amalanku yang istimewa. Namun wallahi sekadar tentang dirinya aku agungkan. Walau diri adalah manusia biasa, cinta bukan setulus bibir bicara, namun sejenis cintaku
hubungi 07 297 2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thaiban yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Kuantan 89.6 FM. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Kota Kinabalu 93.9 FM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan Imanuna, Iman Kami yang kita bawa kepada anda secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita mengalurkan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, di konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kaifa haluka ya doktor? Alhamdulillah, ana bi khair, kullu syai bi khair. Alhamdulillah. Atamanna laki bi khair. Insya-Allah. Syukran jazilan doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, dan bersama rancangan Imanuna untuk para pendengar kita akan buka kitab kita kembali ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta. Sesiapa yang belum mendapatkannya boleh mesej atau boleh dapatkan melalui Syekh Johari 0192380466. Untuk waktu ini bersama doktor kita akan bincangkan insya-Allah sifat Isa Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukadimah ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para hadirin wal hadirat hafizakumullah yang berada di luar sana, semoga semuanya sampai di destinasi masing-masing dan selamat dalam perjalanan insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada petang hari ini kita akan meneruskan seperti biasa rancangan iman kita atau iman kami kita dengan pengajian kitab Al-Aqidah Al-Wusta karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam edisi yang diterbitkan oleh IKIM ini berada pada muka surat 263 bagi versi bahasa Arab, bagi versi bahasa Melayu 212. Yang di rumah bolehlah buka kitab dan kita talaki bersama. Bagi yang berada di atas steering, tetap istiqamah, fokus untuk melihat jalan, pandu dengan selamat. Semoga semuanya selamat sampai di tujuan masing-masing. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, mari kita masuk pada pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa yulumihi amin. Babud dalili ala wujubil wahdaniyati lahu jalla wa'ala wa wujubil istinadil kainati kulliha ilaihi ibtidaan bila wasitati alatin lahu minha wala mu'inin wa annahu laysa fil wujudi illa Allah subhanahu wa af'aluhu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang bermaksud di dalam ini wajib dalil, bab dalil wajib sifat Esa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pada hari ini membahaskan tentang sifat Esa Allah SWT. Esa tu apa tuan-tuan? Esa tu maksudnya tunggal, satu, tiada sekutu. Ni, itu nama dia adalah Esa. Dalil wajib sifat Esa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat dengan sifat Esa. Dan wajib menyandarkan segala benda yang wujud kepada Allah sejak mula tanpa perantaraan alat baginya dan tanpa pembantu. Maksudnya wajib kita menyandarkan bahawa sesungguhnya segala sesuatu yang wujud ini, makhluk-makhluk yang wujud ini, semuanya adalah sejak awal berada di naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantaraan alat. Allah mencipta kita ni tanpa perlu kepada alat, dan juga tanpa perlu kepada pembantu untuk menjadikan kita. Dari sini kita tahu bahawa malaikat ini bukanlah secara hakikinya dapat berbuat, tapi hakikatnya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mencabut nyawa, yang menghidupkan. Allah yuhyi wa yumit wa huwal muhyi wal mumit. Nama Allah, kan? Allah SWT ada nama mumit, yang mematikan. Maka malaikat yang ada itu hanya Allah jadikan ia, Allah jadikan ia sebagai asbab adat sahaja. Hakikatnya yang mencabut nyawa adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sesungguhnya tidak ada perkara yang wujud melainkan dikembalikan kepada Allah jua beserta perbuatannya. Jadi semuanya adalah kembali kepada Allah SWT sahaja. Maka oleh sebab itulah Imam As-Sanusi berkata, wal uluhiyatu ibaratun an kauni wujudi maulana jalla wa adha wajiban ghaniyan anil fa'il wa anna kullama siwahu muftakiran ilaihi ghayatal iftiqari wa in syi'ta kulta
al-uluhiyah hiya istighna'u maulana jalla wa azza an ghairihi wa ihtiyaju kulli ma siwahu ilaihi. Yang bermaksud uluhiyah adalah diibaratkan dengan adanya kewujudan Allah Subhanahu taala itu wajib yang maha kaya, wajibul wujud yang maha kaya daripada segala pencipta, dan sesungguhnya segala sesuatu selain Allah SWT memerlukan kepadanya dengan keperluan yang tersangat. Uluhiyah juga bermaksud Allah SWT tidak memerlukan kepada selainnya dan segala selainnya memerlukan kepadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Boleh lihat di dalam Imam As-Sanusi Syarah Al-Aqidah Al-Wustanya muka surat 220. Ini adalah penerangan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Berarti dia Tuhan, sifat uluhiyah kita panggil. Allah SWT itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Lalu kita masuk pada petikan ke-56. Wa yalzamu ayyakuna ta'ala wahidan fi dhatihi bimakna annahu ghairu murakkabin wa illa lazima ayyakuna jisman. InsyaAllah hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita akan sambung terjemahannya setelah ini. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM di YouTube Ikim Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi Ikim FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook Ikim FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talk itu yang sangat lebih penting. Kuala Terengganu 100.2.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Masih lagi bersama untuk petang ini. Rancangan Imanuna, Iman Kami, untuk kita bincangkan tentang sifat Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Alhamdulillah untuk waktu ini untuk kita bincang kembali dalam kitab Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk waktu ini bersama doktor, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka dalam petikan yang ke-56 ini, Al-Imam Sanusi berkata, lazim bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Maha Esa pada zatnya, dengan makna bukan bersusun, bukan murakkab. Murakkab itu tersusun daripada dua perkara atau lebih. Dan jikalau tidak, nescaya dia adalah berupa jisim. Ini berarti menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kata dia Esa, Maha Esa, sifat wajib Allah, iaitu dia mestilah Esa pada zatnya. Kan? Kita kata Esa. Esa pada apa? Esa pada zatnya. So, Esa pada zatnya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, zatnya itu mestilah Esa. Satu, tidak tersusun. Tak macam kita. Kita ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, kan? Ada gigi dan lain-lain. Ini adalah tersusun, murakkab. Kita panggil tersusun dari berbagai perkara menjadi satu. Kita tak Esa total, kan? Kita boleh terpecah-pecah, sebab itu kita tu jisim. Allah SWT Esa, dia tidak tersusun dari beberapa perkara. Tidak, dia Esa pada zatnya. Macam mana nak gambarkan Esa pada zatnya, Ustaz? Tak boleh digambarkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ia tersusun dari berbagai zat, maka nescaya Allah SWT itu jisim. Mustahil. Takkan Allah SWT jisim. Ia adalah batil. La yuqbal abadan. Tidak boleh diterima sama sekali, selama-lamanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi yang petikan ke-56 ini menerangkan sifat Esa Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya. Kita masuk pada petikan selanjutnya yang 57. Wa aidan falau tarakkaba min juz'aini fa aktsara lam yakhlu imma ayyakumana bi kulli juz'i sifatil uluhiyah aw yakhtassa qiyamuha bil ba'di wal awwalu yalzamu minhu ta'addudul alihah. Okey, wa thani yalzamu minhu al huduthu lihtiyaji ila al mukhassisi ba'daha bi sifatil uluhiyah listiwa'i jami'iha fi qabuli tilkal sifat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksudnya, dan juga kalaulah dia, iaitu Allah SWT, tersusun daripada dua juzuk ataupun lebih. Kalau Allah SWT tersusun dari dua juzuk ataupun lebih, maka tidak terlepas sama ada setiap sifat ketuhanan itu kena pada setiap juzuk atau sebahagiannya sahaja. Tidak terlepas sama ada sifat ketuhanan itu kena pada setiap juzuk atau sebahagiannya. Ini kita nak gambarkan kalau Allah ni berjuzuk-juzuk, kan? Berjuzuk-juzuk jadi satu ke apa ke. So yang mana satu Tuhan, yang mana satu tidak? Kan? Ini. Jadi apakah sebahagian itu Tuhan, sebahagian tidak? Tak boleh. Andaian yang pertama melazimkan terjadi berbilangan Tuhan. Kan?
Kalau kita kata ada Tuhan ni, tak boleh. Andaian yang kedua, kalau ia tersusun dari berbagai juzuk, ada yang juzuk, ada yang tidak, maka andaian yang kedua pula melazimkan dia, iaitu Allah SWT menjadi baharu, bukan qadim tapi hadis, kerana dia berkehendak kepada yang mengkhususkan. Kenapa? Kerana dia berhajat kepada yang mengkhususkan. Maksudnya yang menentukan, to determine mana yang ini, mana yang itu. Sebahagian saja daripada zatnya yang berbilang-bilang tersebut dengan sifat ketuhanan, kerana semua bahagian zatnya sama-sama boleh menerima sifat-sifat tersebut. Akhirnya kita akan kata bahawa Allah SWT itu hadis dan ini adalah batil, sesat dan tidak diterima sama sekali. Maka jawapannya, Allah SWT tidak boleh terbilang-bilang. Kan? Dia esa pada zatnya. Satu yang esa, tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak ada persamaan dengan makhluk. Dia esa pada zatnya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah yang dimaksud dengan esa pada zatnya. Lalu dibahas lagi di dalam kitab ini petikan yang ke-58. Walaysa ma'na nafyi tarkibi fi dhatil aliyah annaha juz'un la yatajazza. Iaitu apa? Wa illa lazima an takuna jawharan fardan wa qad sabaqa istihalatul jirmiyati alaihi mutlaqan wa innama al-maqsudu anna dhatal aliyata la taqbalu sighran wala kibaran li annahuma min awaridil ajrami wa huwa ta'ala yastahilu an yakuna jirman. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan bukanlah makna menafikan tersusunnya zat yang maha tinggi itu adalah mengatakan zat adalah satu juzuk sahaja yang tidak boleh dibahagi-bahagi lagi menjadi berjuzuk-juzuk. Kerana jikalau begitu, nescaya jauharul fard, Allah SWT itu dia adalah jauharul fard, iaitu suatu atom yang tidak atau tiada dapat dibahagi lagi, atau terjemahan yang lebih tepat, substance yang tidak dapat dibahagi lagi. Padahal kita tahu jauhar fard itu adalah makhluk. Kan? So takkanlah kita nak kata macam tu. Maka jawabnya, benar-benar telah dinyatakan sebelum ini mengenai kemustahilan penisbahan jirim ke atas Allah SWT. Allah SWT tidak berbentuk jirim, tidak berbentuk jisim. Iaitu kemustahilan penisbahan jirim ke atas Allah secara mutlak. Hanya sahaja yang dimaksud dengan zat yang maha tinggi itu adalah tidak menerima ukuran kecil atau besar. Kita tak boleh nak bayangkan, nak gambarkan zat Allah. Tak boleh nak dianggap dia itu boleh kecil, boleh besar. Kerana kalau kita kata dia ada kecil, ada besar, kita tak tahu saiz dia, tapi besar lah. Contoh dia. Itu semua boleh membawa kepada tajsim. Ini tidak boleh. Itu namanya sama dengan kita menyamakan Allah dengan makhluk, dipanggil dengan musyabbihah. Ini hadir wal hadir abidakumullah. Kerana kedua-duanya adalah sifat bagi jirim, dan mustahil Allah SWT itu jirim. Jadi mustahil Allah SWT itu adalah jirim. Tidak boleh. Allah SWT mestilah esa, hadiri wal hadrat hafizakumullah. Iaitu tiada sekutu baginya. Jadi dalam hal ini Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, iaitu wa amma atau amma wahdaniyatu zati fahiya ibaratun an nafyi ta'addudi
muttasilan kana aw munfasilan ay laysat murakkabatan fi nafsiha wala yumkinu wujudu dhati ukhra munfasilah anha tamathuluha wa innama iktafa fi asli al-aqidati bin nafyi at-ta'addud al-muttasil wa huwa nafyu at-tarkib fi dhat li fahmi thani al-munfasil anhu. Hadirin wal hadirat abidakumullah, yang bermaksud iaitu esa pada zatnya adalah diibaratkan dengan menafikan berbilangan ta'addud, sama ada bersambung atau tidak, muttasil atau munfasil. Iaitu zatnya, zat Allah sendiri tidak tersusun dan tidak mungkin ada zat lain yang berpisah dengan zatnya, yang menyamai zatnya. Keterangan dalam matan kitab dengan hanya menafikan tersusun pada zat adalah juga dapat memberikan kefahaman pada bahagian kedua, iaitu menafikan tersusunnya zat yang terpisah daripada zatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, itu yang dipanggil iaitu wahdaniyati fi dzat. Dia menafikan kam muttasil fi dzat dan kam munfasil fi dzat. Aqulu qauli hadza. Kita sambung setelah ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus saja bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Itu bukan bermaksud kita balik ke hutan, balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk pada sumber-sumber yang betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Johor Bahru 106.2 FM. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi untuk rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan Alhamdulillah masih bersama Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk waktu ini bersama Doktor, banyak soalan yang masuk di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan ada soalan dari minggu lepas, Doktor, mungkin kita ambil terlebih dahulu. Untuk petang ini ada yang bertanya, Doktor, bagaimana untuk menjawab soalan orang
berkenaan Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7 dengan burak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama, kita tahu bahawa arash, langit yang ketujuh, arash, ini adalah memang makhluk yang Allah ciptakan untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana untuk mencapai ke Sidratul Muntaha, tidak semua makhluk dapat sampai kepada peringkat tersebut. Akan tetapi ia tidak bererti itu adalah tempat yang Allah SWT bertahayus atau mengisi ruang tempat tersebut atau bertempat di situ, atau kita katakan Allah berada di atas arash. Tidak semestinya. Dia adalah suatu tempat bagi makhluk, dalam erti bagi Nabi Muhammad SAW untuk naik dan mendapatkan derajat, iaitu derajat yang tinggi yang tidak dikongsikan oleh siapapun daripada makhluk ini, melainkan Nabi Muhammad SAW yang mendapatkannya ketika Isra' dan Mi'raj. Dan hadirin wal hadirat hafizakumullah, bila kita kata Nabi Muhammad SAW bertemu Allah, bertemu Allah di situ, bukan berarti dia bertemu dalam arti berhadapan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalau sudah mengatakan bahawa yang namanya melihat, kan, bertemu mesti berhadap-hadapan, muqabalah dipanggil dalam bahasa Arab, nescaya ini akan melazimkan tahayus dan kita akan jatuh berada dalam kesesatan seperti golongan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mustahil dilihat, kerana kalau harus dilihat dia akan terjadinya berhadapan, muqabalah. Asy'ariyah kata tak semestinya. Yang namanya melihat tak semestinya kena muqabalah. Kalau kita kata kena muqabalah, nanti banyak perkara akan jadi masalah. Allah SWT maha melihat segala sesuatu. Hatta ada yang pandang sana, ada yang pandang sini, ada yang berada di bawah, ada yang bumi di atas. Takkan itu berarti melazimkan berhadapan, muqabalah? Tidak, tak ada apa-apa. Takkan kita nak kata Allah melihat hanya dalam mimpi. Itu dah tak betul. Sebab golongan Mu'tazilah mengatakan melihat Allah di akhirat kelak hanya ziyadatul ilmi, menambah ilmu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tidak. Jadi ulama Asy'ariyah, ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah menjelaskan bahawa melihat Allah tidak melazimkan muqabalah. Melihatnya tanpa kaif. Bagaimana kita tak tahu nanti sampai waktunya kalau kita dapat meru'yatullah, baru kita tahu. Tapi itu pun bukan dengan kaif, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ia merupakan nikmat yang paling agung. Ru'yatullah fil akhirah. Jadi jawapan dia, ya, bukan berarti bila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad SAW naik ke 7 petala langit, ke Sidratul Muntaha, berarti itu dalil menunjukkan Allah bertempat. Itu tidak benar. Baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan ada satu soalan lagi, doktor bertanya, bagaimana kita hendak menolak fahaman golongan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan tapi tak sama dengan tangan makhluk, dan mereka menggunakan justifikasi bahawa ia sama seperti kita, mengatakan Allah juga mendengar tapi tidak mendengar seperti makhluk. Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama sekali, dia kena faham apa yang dimaksud dengan zat dan sifat. Contohnya apa? Contohnya, pen ini, pen adalah zat. Kan? Dia zat. Kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita boleh pegang. Kan? Boleh rasa, contoh dia. Ini zat. Dia ada sifat yang berdiri pada pen tersebut. Sifatnya apa? Putih. Warna putih. Apakah saya pegang putih ini, saya pegang zat atau saya pegang sifat? Zat.
Kan? Latin pun tahu zat yang boleh dipegang. Sifat tak boleh nak dipegang sebab sifat ini berdiri pada zat. So bila kita kata apa bezanya kalau kita kata Allah ada tangan tak sama dengan makhluk, dengan sifat mendengar manusia tak sama dengan sifat mendengar Allah? Beza. Kerana bila kita kata tangan itu anggota. Anggota itu bukan lagi kalian mensabitkan atau mensifatkan atau bukan mensifat mensabitkan Allah itu beranggota, ada zat yang berupa anggota. Anda sudah melakukan tajsim, tarakub. Ini masalah dia. Tapi kalau kita mengatakan Allah SWT maha mendengar, itu adalah sifat yang berdiri pada zat. Kan? Beza dengan tangan. Tangan itu kita berbicara tentang zat. Takkan kita nak samakan. Oh iyalah, tangan Allah beza dengan tangan makhluk. Kan? Beza dengan tangan makhluk. Sampai ada yang kata, kan beza tangan katak beza dengan tangan manusia. Contoh dia. Tapi kan dia ada anggota. Ini yang bahaya. Kalau kita kata Allah beranggota, jawarih. Kerana mereka yang mensandarkan, mengisbatkan tangan dengan makna hakiki, mereka biasanya mensabitkan juga dengan makna jawarih anggota. Dan saya ada banyak bukti dia menetapkan jawarih, makna anggota. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini yang bahaya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Satu soalan lagi, Doktor. Bagaimana kita hendak menyatakan secara pasti bahawa Allah SWT lah Tuhan sekalian alam? Kerana boleh sahaja golongan kufur mengatakan Tuhan mereka lah yang menciptakan alam. Apakah dalil yang dapat kita nyatakan pada golongan kufur ini? Bismillahirrahmanirrahim. Golongan kufur dengan kita kena lihat siapa yang kufur itu dulu. Kan, siapakah mereka? Apakah akidah mereka? Ini. Dalam hal Tuhan mana yang Tuhan, kan, yang betul-betul Tuhan. Pembuktian tersebut tidak berdiri sendiri kepada mensabitkan wujudnya Tuhan. Kerana hatta golongan Nasrani sekalipun, dia bersama-sama dengan Islam mengukuhkan dalil yang sama. Saya ada baca dalam YouTube, bukan baca, melihat dalam YouTube, golongan dari pihak gereja ada pernah mengeluarkan satu video menukil, dan dia nukil from the Muslim theology, dia panggil ilmu kalam, mutakallimun, to prove the existence of God. Kerana umat Islam dan orang Nasrani bersama-sama ketika berada di Amerika atau di England untuk menjelaskan atau melawan golongan atheism. Jadi ini benda yang biasanya tidak menjadi suatu perdebatan. Tapi kita akan masuk kepada kedua, iaitu apakah dalil bukti kita punya Tuhan ini adalah Tuhan, bukan seperti yang mereka faham, adalah selanjutnya dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Rasulullah SAW berarti apa? Kita kena buktikan dulu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Dan ketika dia Nabi, dia utusan Allah, maka tentulah apa yang datang daripadanya itu benar. Pembuktian tersebut, benar tersebut, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang dimaksudkan, yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Yang mana, apakah mukjizat mereka, pembuktian mereka? Kita Al-Quran. Buktikan Al-Quran itu ada salah, tidak terbukti. Berbeza dengan mereka. Ada di kalangan buku-buku mereka, matematik pun salah. Ada di kalangan kitab-kitab mereka yang mana menyalahi fakta, menyalahi sains. Antara satu tempat dengan tempat yang lain terjadi distorasi dan lain-lain. Jadi cara untuk kita mensabitkan bahawa agama ini agama yang benar adalah dengan melihat salah satunya, bukan hanya sahaja, tapi salah satunya melihat kepada pembuktian daripada, iaitu kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadir wal hadir hafizakumullah. Alaihissalam. Alhamdulillah. Baik doktor, untuk waktu ini ada soalan satu lagi untuk sifat Isa Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata doktor tadi sebut tentang Allah suci dari kam muttasil dan kam munfasil fi dzatih. Boleh doktor terangkan? Maksud dia seperti ini, iaitu Allah SWT Esa. Esa pada zatnya ada dua sisi. Ada Esa dari segi yang muttasil, membahas tentang zat Allah sendiri. Jadi zat Allah tidak terpecah-pecah, tidak berbagai-bagai, tidak ada berjuzuk-juzuk. Lebih kurang begitu. Itu namanya Esa pada zat Allah SWT, menafikan kam, iaitu multiple yang muttasil pada zatnya. Kalau menafikan kam munfasil, seperti kita kata zat Allah berbeza dengan zat makhluk. Zat makhluk ini berbeza dengan zat Allah. Sebab itu kita tak akan dapat menggambarkan, membayangkan zat Allah seperti apa. Inilah Isa pada zatnya menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Okey. Baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir untuk tajuk petang ini, sifat Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang dapat kita raih pada petang hari ini, bahawa akidah Islam dan keistimewaannya berbeza dengan akidah dan agama-agama yang lain adalah dia berasaskan pada, iaitu tauhid, keesaan Allah. Dan kita nak buktikan Allah SWT Esa. Ini yang kita adakan pada hari ini. Dan kita sudah selesai insyaAllah pada bahagian Esa pada zat Allah, iaitu Allah zatnya tidaklah berbagai, tidaklah berjuzuk-juzuk, tersusun menjadi satu, kerana dia akan melazimkan jisim dan ia tidak sama dengan zat-zat yang lain. Wallahu alam. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah ana kulla khair doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. إملا
91.5 FM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata